Konsep komunikasi sangat jelas ditakrifkan sebagai suatu sistem dan proses perkongsian makna. Muzik mempunyai kemampuan ini sejak awal kewujudannya. Muzik sebagai unsur komunikasi kerana ia mempunyai 4 unsur asas komunikasi iaitu sumber, penerima, mesej dan saluran. Mesej yang disalurkan melalui saluran yang tertentu adalah idea dan perasaan yang ingin dikongsi bersama di antara sumber dan penerima. Mesej mengandungi simbol-simbol verbal dan bukan verbal. Simbol verbal adalah perkataan iaitu bahasa yang boleh menjadi konkret ataupun abstrak. Simbol bukan verbal pula ialah air muka, pergerakan badan, nada, suara, penampilan diri dan apa sahaja yang boleh menyokong komunikasi verbal, termasuklah bunyi yang boleh wujud dalam bentuk bunyi ditutur atau peralatan yang digunakan. Muzik merupakan cara yang universal bagi setiap orang untuk berkongsi minat dan perasaan mereka. Kalau korang tengoklah kan, contoh dalam filem dulu-dulu, cerita Tan Sri P. Ramlee, beliau ada selitkan nyanyian dalam lakonan untuk buatkan cerita tu nampak lebih menarik dan tidak membosankan. Dalam muzik juga dia ada bahasa yang tersendiri yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen-elemen muzik. Ada 7 elemen semua yang seorang pelajar muzik perlu kuasai, iaitu irama, harmoni, melodi, bentuk, warna tone, tekstur dan ekspresi. Kalau orang yang tak ada jiwa muzik ni, mereka susah ataupun takkan dapatlah untuk nak hayati lagu-lagu yang disampaikan. Bagi objektif video kami ialah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahawa muzik ini sangat penting atau satu aspek yang penting di dalam sesebuah negara. Ini kerana ada yang menganggap muzik ini adalah satu khazanah budaya sesuatu bangsa yang mampu menggambarkan atau melambangkan imej dan ketamadunan budaya sesuatu bangsa itu. Oleh kerana di dalam negara kita mempunyai pelbagai bangsa-bangsa seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, ada juga yang melihat sebagai salah satu cabang aktiviti ekonomi yang boleh membantu industrinya sendiri. Seterusnya, membantu perkembangan pembangunan sosial di dalam masyarakat negara kita. Muzik Malaysia banyak dipengaruhi bentuk muzik negara jirannya iaitu Indonesia dan Thailand, dan juga dipengaruhi oleh gaya muzik negara jauh seperti Portugis, Filipina dan China. Di Melaka, ronggeng merupakan jenis muzik tradisional yang paling laris dimainkan dan didendangkan dengan alunan biola, gendang, akordion dan gong. Muzik dan tarian zapin dari Arab juga laris di seluruh Malaysia. Zapin lazimnya diserikan oleh gambus dan beberapa buah gendang. Dondang sayang pula perlahan dan bersungguh-sungguh dendangannya dengan campuran pengaruh dari Cina, India, Arab dan Portugal. Seterusnya, kita akan mengetahui tentang latar belakang dan sejarah muzik pop di Malaysia. Persada muzik pop Malaysia berkembang dari muzik asli tradisional yang dipopularkan pada tahun 90-20-an dan 90-30-an oleh rombongan bangsawan. Muzik pop juga sebenarnya merupakan sejenis opera Malaysia yang dipengaruhi oleh opera India yang mula-mulanya dikenali sebagai wayang pasir. Muzik pop telah dimulakan oleh orang Parsi yang kaya raya yang telah menetap di India. Rombongan ini memainkan cerita dari pelbagai golongan budaya seperti orang India, orang Barat, orang Islam, Cina, Indonesia dan terutamanya orang Melayu.
Seterusnya adalah sumbangan muzik dalam Malaysia. Yang pertama adalah muzik sebagai cabang ekonomi. Muzik dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada golongan karyawan melalui hasil karya yang dikutip daripada royalti mekanikal, persembahan dan penyiaran awam. Ianya juga boleh menjadikan produk pasaran yang boleh menyokong pembangunan ekonomi sesebuah negara. Yang kedua adalah muzik sebagai cabang kesepaduan. Ia dapat memupuk nilai kesepaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, menurut ahli falsafah, ia dapat membangkitkan semangat patriotik, misalnya dengan menyanyikan lagu negaraku bersama-sama. Ia jelas memaparkan identiti unik negara Malaysia sebagai satu negara berbilang bangsa, sekaligus menjadi contoh kepada nilai ketamadunan dunia. Di antara sumbangan muzik dalam pembangunan sosial ialah muzik adalah salah satu cabang seni dan kreativiti. Muzik dapat memperkenalkan kita dengan seni muzik sesuatu etnik. Contohnya di Malaysia, kita disajikan dengan seni muzik ghazal yang dibawa oleh masyarakat Melayu Johor, nyanyian dondang sayang yang terkenal di Melaka suatu ketika dahulu dan banyak lagi. Muzik juga dapat mengekalkan konsep identiti masyarakat, terutama dari aspek logat. Kebanyakan muzik tradisional di negara kita masih mengekal aspek ini untuk mengekalkan keunikannya. Contohnya persembahan dikir barat yang digemari oleh masyarakat Melayu Kelantan. Muzik juga memperkenalkan kita dengan berbagai jenis alat muzik. Contohnya kompang, gong, gamelan dan banyak lagi. Muzik sebagai wadah penyampaian nasihat atau pengajian juga adalah sumbangan muzik dalam pembangunan sosial. Muzik dapat membangkitkan emosi, semangat jiwa dan kekuatan. Baiklah, seterusnya, kita tidak boleh menyangkal muzik merupakan sesuatu yang menghiburkan. Walaupun begitu, terdapat juga kelemahan dalam muzik lebih-lebih lagi dari segi pembangunan sosial. Jika kita dalami hal ini, muzik amat digemari oleh golongan muda. Ia menjadi wadah untuk mereka menghiburkan diri. Tetapi, ada yang tersilap cara. Contohnya, mereka melayani muzik di klub-klub malam. Tidak salah sebenarnya, tetapi apabila pergaulan antara lelaki dan perempuan terlalu bebas, mengakibatkan berlakunya perkara tidak diingini, seperti bergaduh antara satu sama lain, berzina, mabuk dan sebagainya. Semua ini berlaku walaupun pada asalnya hanya ingin menghiburkan diri dengan muzik. Selain itu, penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam lirik muzik mampu melahirkan individu yang tidak beradab semasa berkata-kata. Hal ini mengakibatkan terlahirnya sikap negatif dalam diri anak muda. Muzik memang banyak kebaikannya, tapi ia juga mempunyai keburukannya sendiri. Sebagai contoh, setiap muzik selalunya disampaikan bersama muzik video. Setengah muzik video sering diselitkan dengan unsur lucah, ganas dan lain-lain mengikut irama lagu ataupun perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis lagu itu sendiri. Sebagai contoh, lirik dalam lagu-lagu reggae pula telah dikenal pasti oleh para penganalisis sosial di negara-negara Kepulauan Caribbean sebagai salah satu punca utama yang menyumbang kepada peningkatan jenayah di kalangan remaja. Unsur-unsur keganasan, kehidupan lepas bebas bersama dadah, pembunuhan, rogol dan rompakan dikatakan banyak diterapkan melalui lirik lagu-lagu reggae yang merupakan irama muzik kegemaran masyarakat beberapa negara kepulauan itu. Kesimpulan yang boleh diambil dari video ini adalah muzik memainkan peranan yang penting dalam perkembangan industri hiburan di negara kita sejak sekian lama. Karya muzik yang baik bukan sahaja dapat menarik perhatian ramai, malah turut mengubah pemikiran seseorang terhadap sesuatu perkara. Oleh itu, generasi muda perlu dibimbing dalam menghasilkan karya-karya yang terbaru yang bermoral demi menjamin pembangunan sosial yang mantap bagi generasi seterusnya. Di samping itu, janganlah kita membiarkan muzik mengawal gaya hidup kita sehingga melawan undang-undang negara dan hukum syariah Islam serta bersederhanalah ketika mendengarnya. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video kami.